Okey, amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih kepada Ahmad Baihaqi. Baik, sekali lagi pagi ni sebagaimana dah dijanjikan, kita dah lihat dalam Ustazah dah hantar dalam Telegram dan WhatsApp. Okey, jadi hari ni insya-Allah kita akan belajar kefahaman surah Duha. Okey, jadi kita lihat paparan yang Ustazah paparkan ni. Okey. Surah Duha. Okey. Ni dia dalam buku kamu ada. Saya ambil daripada buku. Okey, surah Ad-Duha. Okey, surah Ad-Duha mengandungi 11 ayat. Baik, siapa tahu di manakah diturunkan surah Ad-Duha? Makiyah. Okey, maksudnya diturunkan di mana tu? Mekah. Ya, kalau Makiyah tu di Mekah. Okey, surah Ad-Duha diturunkan di Mekah. Okey, siapa tahu sebelum saya mengajar, saya tahu mungkin ada di kalangan kamu dah buat preparation. Saya kata surah Ad-Duha. Nak tengok sikit lah apa yang dalam surah Ad-Duha ni. Okey, siapa tahu macam mana, apa kes sampai Allah turunkan surah Ad-Duha ni kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, siapa dapat? Sila cerita sikit. Kita kongsi pagi ni. Okey. Okey, tak apa Zahira. Okey, internet ada masalah. Okey. Baik Okey, siapa? Siapa nak cakap? Ada tak? Dah pernah baca ke ataupun tahu ke? Tahu ke tahu? Okey, respon sikit. Hello? Hello? Yang bagi Ustazah cakap seorang-seorang je ni. Okey. Baik. Tak tahu ya? Okey, tak apalah. Tak tahu, kita teruskan. Okey, jadi sekarang ni kita dah tahu diturunkan di Mekah mengandungi 11 ayat. Jadi 11 ayat ni nanti kita nak pagi ni Ustazah akan cerita sikit surah Ad-Duha ni. Ada 11 ayat dan kita tengok, kita baca dulu ramai-ramai. Okey, surah ini. Lepas tu kita tengok dia punya intisari, apa yang terkandung di dalam surah ini. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha. 2 rakaat saja. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Seterusnya. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Itulah tadi surah Ad-Duha. Okey, baik. Jadi kita tengok apa yang ada di dalam, terkandung dalam surah Ad-Duha yang 11 ayat ini. Okey. Baik. Okey, sekarang ni kita tengok Wadduha. Maksudnya apa? Demi waktu duha. Alhamdulillah sekarang ni dah masuk dah waktu duha. Okey, waktu duha ni maksudnya selepasnya waktu apa? Habisnya waktu subuh, kita panggil waktu apa tu? Syuruk. Okey, dia lebih kurang dalam 15 minit, 18 minit. Selepas waktu syuruk tu, itulah maksudnya waktu duha. Kalau kita tengok jam sekarang mungkin daripada pukul 7.30 tu, sampai sekarang pun masih lagi sehingga sebelum masuk waktu zuhur. Itu je waktu duha ya.
Okey. Baik, lepas tu yang pertama tu maksudnya demi waktu duha. Okey, Ustazah nak awak lihat elok-elok sebab lepas ni ada soalan. Okey, surah duha ni maksudnya demi waktu duha. Ayat yang kedua, wal-laili idza saja, maksudnya dan malam apabila ia sunyi. Sunyi sepi. Malam sunyi sepi. Okey, malam sunyi sepi. Okey, yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey, maksudnya apa? Bahawa Tuhanmu, wahai Muhammad, tidaklah meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh orang musyrik. Okey, baik. Tak apa, kita teruskan, kita terjemahan dia lagi. Ayat keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Okey, ayat yang keempat ya. Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik daripada permulaannya. Okey, kita lihat lagi ayat yang kelima. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardah. Baik, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberimu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha, yakni berpuas hati. Baik, seterusnya ayat yang ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Apa maksud dia? Bukankah ia mendapati engkau yatim piatu lalu ia memberikan perlindungan? Okey. Baik, seterusnya ayat ke-7. Wa wajadaka dhal. Ingat. Dhal 6 harakat. Dhalan fahada. Okey. Dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar. Lalu ia memberikan hidayah petunjuk dengan wahyu Al-Quran. Okay, siapa yang beri hidayah petunjuk adalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya yang ke-8. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Apa maksud dia? Dan didapatinya engkau miskin lalu ia memberikan kekayaan. Okey. Baik, seterusnya ayat yang ke-9. Wa ammal yatima fala taqhar. Oleh itu, adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Baik, seterusnya ayat yang ke-10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta bantuan, pimpinan, maksudnya minta bantuan pimpinan, maka janganlah engkau tengking herdik. Contohnya kalau ada orang minta sedekah apa semua, jadi kita jangan tengking orang tersebut. Inilah maksudnya. Okey, baik, seterusnya ayat yang ke-5, ayat ke-11. Ayat terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayat sebelah ni. Allah kata apa? Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebut dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Ni ayat yang ke-11 ni Ustazah nak ingatkan diri Ustazah dan diri anak-anak. Baik, Allah dah bagi kita nikmat, kita kena sebut. Ya Allah, terima kasih ya Allah telah bagi aku ada ibu, ada ayah lagi ya Allah. Aku boleh bersekolah lagi ya Allah walaupun aku ni ber-PDPR saja ya Allah. Jadi kita kena uar-uarkan, selalu menyebut bersyukur. Sebab tu Ustazah selalu cakap, ada Ustazah beritahu kan, ada ayat sebelum ni Ustazah selalu cakap surah ayat yang mengatakan apa? Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat. Maksudnya Allah akan tambah nikmat kalau kita bersyukur. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur, inna azabi, sesungguhnya azabku amat pedih. Jadi na'udzubillahi min zalik. Jadi jadilah kita orang yang bersyukur. Jadi bila dapat nikmat,
gembira dan sebut selalu, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih, ya Allah, kau beri nikmat aku hidup lagi, ya Allah, alhamdulillah. Sebab tu bangun je tidur kita kena sebut apa? Jadi bangun pagi tadi sebut tak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Apa dia? Doa bangun tidur. Jadi tak hafal sangat, rasa panjang sangat, saya tak hafal. Alhamdulillah je boleh sebut. Anak boleh tahun 1 pun boleh hafal doa ni. Jadi malulah kita tahun-tahun tak. Jadi dah 12 tahun dah kita hidup kat dunia ni. Okey. Lagu-lagu kita boleh hafal lah. Ni doa. Jadi kita cuba hafal. Okey. Jadi kita baca tak apa. Baca Melayu pun tak apa. Tapi sebenarnya bila kita baca dalam bahasa Arab tu, okey, jadi kita dah dapat pahala. Kita baca Melayu lagi 2 pahala. Jadi banyaklah pahala-pahala. Jadi kita nak dapat redha Allah. Sambil bila kita sebut sebutan Arab tu, kita dapatlah. Jadi bukannya Allah ni tak apa, Allah Maha memahami, Allah Maha mengetahui, Allah tahu kita cakap Melayu. Kan? Jadi kita nak juga sebutan Arab tu, nak bagi kita sambil tu kita belajar dan kita dapat masukkan dalam hati kita. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, kan? Bersyukur, ya Allah. Syukurlah dengan nikmat apa? Alhamdulillahilladzi, yang apa? Bersyukur pada Allah yang apa? Yang menghidupkan kami setelah mematikan, kan? Alhamdulillahilladzi ahyana, telah menghidupkan kami ba'da ma'an matana, setelah mematikan kami, kan? Wa ilaihi nusyur, dan kepada Engkau lah kami akan kembali, kan? Wa ilaihi nusyur. Jadi itu dia. Jadi kita Allah masih hidupkan kita, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi nikmat yang kita dapat ni sebut. Alhamdulillah, ya Allah, aku dapat ayah aku beri kereta baru, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, walaupun waktu COVID ni, ya Allah, mak ayah aku masih bekerja, ya Allah, masih dapat bagi makan lagi, ya Allah. Alhamdulillah. Bersyukur. Apa dapat sikit nikmat pun bersyukur. Okey. Lepas tu tadi dalam ayat ni juga, dalam ayat yang 9, fa ammal yatima fala taqhar. Kat kelas kita ada ya anak yatim, jangan lupa kawan kita. Jadi oleh itu ada pun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar. Jangan berlaku kasar. Maksudnya kita marah kawan kita, pergilah sana, sibuk je lah kau ni. Jangan suka cakap macam tu, tak kisahlah. Anak yatim tak boleh kasar, kawan-kawan lain pun jangan kita sama. Tak apa, dengan baik haki je baik dengan sebab dia anak yatim, orang lain tak boleh. Tak ada, sama. Tapi maksudnya jangan terlampau. Sebab biasanya, alhamdulillah lah baik haki ni memang dia baik, kan. Ada di kalangan anak yatim yang memang kita rasa, ya Allah, kenapa lah dia ni nak buat kita ni nak marah je. Sebenarnya itu ujian bagi kita. Sebab Rasulullah kata, aku dah anak yatim begini. Maksudnya betapa rapatnya Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri anak yatim. Okay. Jadi kita yang tak yatim ni, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Baik. Yang yatim pun jangan kata tak bersyukur. Masih ada lagi ibu, kan. Alhamdulillah. Okay, seterusnya. Okay, ni kat sini dia kata, ni dia cakap, dia suruh baca surah ni. Okay, baik. Seterusnya. Inilah saya nak cerita. Okay, apa yang terdapat dalam surah ni? Okay, pertama, Allah tidak pernah mengabaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab di rumah ya. Dan baginda akan diberikan kegembiraan yang besar di akhirat kelak berbanding dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maknanya akhirat tu lebih baik. Rasulullah memang jaminan syurga. Allah memang bagi syurga kepada Rasulullah. Kan? Jadi kita ni yang Allah tak uji kita, macam mana? Nak syurga tapi semua kita dapat, kita tak ada. Bila Allah uji sikit, kenapa aku diuji? Tak boleh lah macam tu. Rasulullah macam-macam ujian dia, kan. Macam kita nak periksa. Lah payahnya nak jawab, kan. Jadi lepas tu tiba result periksa, alhamdulillah memberangsangkan. Jadi itu dia. Jadi tadi ni nak cerita dalam surah ni, surah Duha ni, Allah tak pernah mengabaikan. Sebab apa nak cerita? Okay, nanti tak apa, kita teruskan. Lepas tu baik. Jadi Rasulullah akan bahagia nanti di akhirat, kan. Berbanding kat dunia, Rasulullah orang tak nak terima dakwah Rasulullah, kan. Ada tentangan. Jadi dekat akhirat besok Rasulullah alhamdulillah memang
memang dijamin syukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Sekarang ni yang kedua pula menggambarkan nikmat yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti perlindungan semenjak kecil dan petunjuk Al-Quran. Kita tahu kan bagaimana Rasulullah dilahirkan. Lahir-lahir je dah anak yatim, dia tak dapat tengok bapak dia. Lepas tu ibu dia pula meninggal. Lepas tu datuk jaga dia meninggal. Lepas tu pakcik dia meninggal. Tengok macam mana. Lepas tu isteri dia. Jadi Rasulullah kata, Allah kata apa? Allah dah jaga Rasulullah daripada kecil. Maksudnya memang dijaga. Lepas tu ingat tak peristiwa yang malaikat bawa Nabi kan dimasukkan dibersihkan hati Nabi dengan air Zam-Zam. Ingat tak? Jadi itu semua itu nikmat Allah bagi kepada Rasulullah kan. Jadi Allah tak mengabaikan. Allah tak akan tinggalkan Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah sendirian tak ada. Jadi itu dia. Dan Allah juga mengingatkan manusia, ingat manusia supaya menyantuni anak yatim. Yang salah sebut tadi kan. Fa'amal yatima fala taqhar. Okey, membantu orang miskin. Jangan kita redik orang datang minta sedekah, kita kata pergilah sana mengemis, pemalas. Tak boleh ya. Kita tak tahu, kita ada orang dia kaya raya, tiba-tiba satu hari Allah tarik nikmat kaya dia, dia terus tak jadi apa-apa, tak dapat apa-apa, dia pula jadi pengemis. Yang masa dia jadi kaya, dia tak nak berinfak, dia tak nak bersedekah, dia tak nak bagi duit, tak nak share yang apa yang dia dapat tu. Tiba-tiba dia jadi miskin. Jadi dia rasa macam mana orang yang diherdik dulu. Na'udzubillah, kita jangan jadi orang macam ni. Ada duit, simpan, infak. Jadi daripada kecil ni kita cuba nak bersedekah, nak bagi. Cakap dengan mak ini saya dah kumpul, boleh tak nak bagi siapa-siapa. Jadi kita cuba. Jadi duit kita ni, harta kita ni bukannya selama-lamanya milik kita kan. Sebenarnya itu kita apa yang kita dapat ni kita kena sharekan pada orang lain. Kan? Baik, seterusnya. Allah juga mengingatkan manusia supaya menyantuni anak yatim, membantu orang miskin dan orang yang memerlukan bantuan serta menyebut segala nikmat. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Menyebut nikmat yang diberikan sebagai tanda syukur. Kan? Baik, seterusnya pengajaran surah ini. Pertama, orang yang berusaha akan berjaya. Kedua, kita hendaklah menjaga kebajikan anak yatim dan membantu orang yang memerlukan bantuan. Sentiasa bersyukur dengan nikmat. Itu pengajaran daripada surah ini. Okey. Baik, sebelum tu saya nak ingatkan. Okey, sebenarnya surah Ad-Duha ni turun. Sebenarnya memang masa tu Rasulullah tunggu-tunggu surah Ad-Duha ni tak turun. Surah yang selepas, maksudnya kan lepas peristiwa Rasulullah selalu dapat wahyu, tiba-tiba wahyu tertahan lama baru turun di surah Ad-Duha tu. Rasulullah ingat Allah marah ke apa ke, maksudnya tinggalkan dia. Jadi sedangkan memang Allah tidak akan meninggalkan. Sebab apa? Orang kafir Quraisy lah dia kata, tengok tak ada apa-apa pun datang daripada Allah, maksudnya tak ada peringatan apa-apa pun. Jadi orang yang kafir Quraisy ni dia macam memumuk-mumukkan, maksudnya macam kata Allah dah tak sayang Rasulullah. Macam lah, biasalah tu kan. Jadi tengok sebab Rasulullah tidak ada pun wahyu yang turun. Jadi selama lama tu sebenarnya bukannya Allah meninggalkan. Jadi itu yang keluar, Allah kata Allah tidak pernah mengabaikan Rasulullah. Itulah ayat ni yang keluar surah Ad-Duha ni. Allah tidak pernah mengabaikan Rasulullah. Dan baginda akan diberikan kegembiraan yang besar di akhirat kelak berbanding di dunia. Itu dia. Jadi itulah tadi tentang surah Ad-Duha. Okey. Okey. Ada apa-apa nak soal setakat ini? Ada apa-apa nak soal setakat ini?